Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahli kumpulan kami terdiri daripada saya sendiri, Saufi Marwan bin Muhammad Hariri, Nur Aini binti Muhammad Nasir dan Nur Aina binti Muhammad Nasir. Kumpulan kami ditugaskan untuk membentangkan latihan imagery. Kita tengok pengenalan. Menurut Solso pada tahun 2000, imagery boleh definisikan sebagai penggunaan semua deria untuk mencipta satu pengalaman dalam minda. Imej yang dibayangkan ini mampu untuk membentuk gambaran dalam minda untuk membantu seseorang itu bersiap sedia dalam aktiviti yang akan dilakukannya. Manakala menurut Syahrudin pada tahun 2001 dan juga Richardson pada tahun 1967, mendefinisikan imagery adalah satu proses raptai penggambaran sesuatu aktiviti fizikal secara simbolik dalam minda. Ada beberapa teori dalam imagery. Teori yang pertama adalah teori psikoneuromuskular. Teori ini adalah gabungan antara psikologi dan juga saraf. Teori ini adalah proses imagery akan menghasilkan corak yang hampir sama dengan pergerakan yang sebenar. Ianya akan berpunca daripada arahan dari otak dan seterusnya kepada otot yang terlibat. Sama ada otot tangan, otot kaki dan juga sebagainya. Ianya melibatkan satu arahan inference yang paling seminimum yang mungkin dari otak sehinggalah arahan yang paling maksimum. Teori yang kedua adalah teori pembelajaran simbolik. Teori ini matlamat pergerakan urutan pergerakan motor dan pergerakan alternatif yang telah dirancang atau diprogramkan secara kognitif sebelum sesuatu pergerakan fizikal yang sebenarnya dibuat. Seterusnya kita lihat teori kebangkitan dan juga tumpuan. Teori ini pula menggabungkan teori pembelajaran simbolik dan juga teori psikoneuromuskular. Melalui penggabungan, imagery akan membantu seseorang atlet meningkatkan pencapaian ataupun kemahiran mereka dalam sukan secara kognitif maupun fisiologi. Ini adalah menurut Koch pada 1998. Saya teruskan pembentangan dengan jenis-jenis imagery. Secara umumnya, imagery ini terbahagi kepada dua jenis, iaitu imagery dalaman dan juga imagery luaran. Pada dasarnya, kedua-dua ini melibatkan bayangan. Imagery dalaman ini berlaku apabila seseorang itu dapat merasa pergerakan seperti diri sendiri yang melakukannya, iaitu neuromuscular. Sebagai contoh, cuba anda bayangkan anda sedang bersedia untuk menjaringkan gol dalam permainan bola jaring. Tangan kanan diangkat di atas kepala dan memegang bola, manakala mata tertumpu kepada jaring dan tiang gol. Anda dapat merasakan kaki dan tangan anda sedang sedikit bongkok dan seterusnya bola dilambung tinggi dan bola tersebut masuk ke dalam jaring dan anda dapat menjaringkan gol. Kalau anda dapat merasai setiap pergerakan yang dilakukan seperti anda sendiri sedang melakukannya, ini bermakna imagery dalaman sedang berlaku pada diri anda. Imagery luaran pula berlaku apabila seseorang hanya melihat pergerakan tersebut. Pergerakan tersebut dapat dilihat dengan jelas, namun demikian mereka tidak dapat merasai sensasi pergerakan tersebut. Dalam arti kata lain, mereka tidak dapat merasa berat bola, perlakuan yang dibuat berdasarkan pergerakan yang beliau lihat sahaja. Pada tahap ini, seseorang itu sedang beroperasi secara visual. Ini kerana seseorang itu dapat melihat setiap pergerakan dengan jelas, sama ada dalam televisyen, di stadium dan sebagainya. Namun demikian, mereka tidak merasai sensasi perlakuan yang mereka lihat itu. Menurut Syahrudin tahun 2001, banyak kajian mengenai imagery telah dibuat dan berdasarkan kepada kajian ini, mendapati bahawa imagery dalaman telah menghasilkan kesan yang lebih positif. Ini kerana ianya banyak digunakan oleh atlet-atlet berbanding
atlet novice. Melalui penggunaan imagery dalaman ini juga, ia banyak menghasilkan impuls elektrik yang disukat pada bahagian otot yang terbabit. Demikian menurut Barr dan Halls 1992. Namun demikian, beberapa pengkaji menjelaskan bahawa kedua-dua penggunaan imagery ini mempunyai kelebihan masing-masing. Ini kerana kedua-dua imagery ini digunakan oleh atlet agar dapat membantu mereka meningkatkan prestasi dalam sukan masing-masing. Okey, jom kita cuba contoh imagery ini. Yang pertama, sight. The tiny red ant climbed up the broken twig. Okey, yang kedua, smell. The sweet smell of freshly baked apple filled the air. Yang ketiga, taste. One bite of sour lemon caused my lips to pucker. Yang keempat, sounds. The car squeaked every time I hit a bump in the road. Number 5, touch. The sharp edge of pepper cut my finger and made it sting. Yang keenam, organic imagery. Concentrate on the recreating internal sensation like hunger, thirst, fear and fatigue. And the last one is kinesthetic imagery. Describe a sense of movement or tensions. Jenis pengukuran imagery. Kita akan mengalami masalah untuk mengukur imagery kerana kita perlu mengukur sesuatu yang subjektif berdasarkan perbezaan perseptif individu tersebut. Menurut Cox 1998 mendapati bahawa penggunaan imagery dalam usaha untuk membantu meningkatkan prestasi serta kemahiran sukan semakin meningkat. Terdapat beberapa inventory yang boleh digunakan untuk mengukur kemampuan atlet mengawal serta memanipulasikan kejelasan imej yang dibayangkan. Antara inventory yang boleh digunakan ialah yang pertama, Gordon Test of Imagery Control (GTIC) yang menilai aspek kawalan imagery, Richardson 1969. Yang kedua, Vividness of Visual Imagery Questionnaire (VVIQ) yang menilai aspek kejelasan imagery, Marks 1973. Yang ketiga, Vividness of Movement Imagery Questionnaire (VMIQ) yang menilai aspek kejelasan imagery, Isaac, Mark and Russell 1986. Yang keempat, Imagery Use Questionnaire (IUQ) yang menilai aspek multidimensi imagery, Halls, Rogers and Barr 1990. Yang kelima, Imagery Use Questionnaire for Soccer IUQ-SP yang menilai aspek multidimensi imagery, Salmon, Hall and Haslam 1994. Yang keenam, Sport Imagery Questionnaire SIQ yang menilai aspek multidimensi imagery, Halls, Marks and Pavio 1996. Dan yang ketujuh, Revised Removement Imagery Questionnaire RMIQ yang menilai aspek multidimensi imagery, Halls and Martin. Kegunaan fungsi imagery. Imagery mental adalah kemahiran yang boleh dipelajari. Untuk menguasai kemahiran mental, imagery ini memerlukan usaha, konsentrasi, disiplin dan latihan yang cukup. Imagery adalah satu teknik mental yang boleh digunakan untuk memperoleh kemahiran, meningkatkan kemahiran dan menyelesaikan masalah di dalam mindanya sebelum sesuatu pertandingan dan pemulih kecederaan. Yang pertama, pemerolehan kemahiran. Sesuatu kemahiran baru boleh diperoleh dengan melakukan latihan imagery. Apabila seseorang atlet dapat menguasai latihan imagery, maka dia dapat menguasai
atau visualize dengan mudah. Dalam seni imagery, perhatian hendaklah diberi kepada perbezaan sesuatu aksi yang baru dengan yang sedia ada pada pemain. Imagery digunakan sebaik sahaja selepas latihan fizikal atau di antaranya adalah lebih berkesan. Sebagai contoh, seorang pemain tenis yang ditunjukkan dengan variasi servis yang baru dapat mempercepatkan proses integrasi kemahiran baru itu ke dalam permainannya. Ini dapat dilihat dengan melakukan 10 minit latihan imagery service setiap petang dan melakukan servis 50 biji bola dalam latihan setiap pagi. Pada peringkat elit, belajar kemahiran baru tidak diperlukan selalu, tetapi terdapat banyak situasi yang memerlukan teknik imagery untuk memastikan kemahiran yang ada ditingkatkan atau dikekalkan pada tahap yang baik. Sebagai contoh, teknik ini boleh digunakan semasa perjalanan jauh ke luar negeri. Banyak masa dihabiskan di dalam kapal terbang atau kenderaan di mana yang tidak ada peluang untuk berlatih. Imagery mental juga digunakan sebagai review untuk mengulang tayang keseluruhan atau sebahagian daripada prestasi yang telah dilakukan. Review digunakan untuk menekankan sama ada aspek positif atau negatif, mengesan kelemahan dan kesilapan dan digantikan dengan respon yang betul. Biasanya review digunakan selepas sesuatu acara. Okey, yang kedua ialah pertandingan. Mental imagery boleh digunakan untuk menyediakan tahap kognitif atlet untuk sesi latihan dan pertandingan akan datang. Imagery boleh menjadi alat bantuan untuk membuat latihan berdasarkan situasi pertandingan yang sebenar. Sebagai contoh, di Rusia, pegawai-pegawai sukan mereka telah mengambil gambar-gambar kemudahan sukan di Montreal dan gambar-gambar ini telah dikaji oleh atlet-atlet mereka. Walaupun mereka tidak pernah ke Montreal, gambar-gambar tersebut dapat membantu mereka membayangkan seolah-olah mereka sedang beraksi di sana. Tujuannya adalah untuk mengadaptasi diri mereka dengan persekitaran pertandingan. Imagery digunakan untuk membantu atlet membuat gambaran strategi sesuatu pertandingan dan berlatih untuk meningkatkan aspek-aspek berkaitan permainan. Ini adalah untuk membiasakan mereka dengan peranan ahli pasukan di samping dapat memantapkan peranan sendiri. Sebagai contoh, ahli pasukan bola keranjang boleh menggunakan imagery untuk meningkatkan strategi pertandingan yang baru. Beberapa alternatif strategi mesti diadakan sebab setiap pasukan lawan bermain dalam situasi sebenar. Melalui imagery, mereka boleh mempertajamkan strategi pasukan mereka. Mental imagery boleh digunakan sebagai preview yang dilakukan beberapa minit sebelum pertandingan. Ini lebih mudah dilakukan dalam kemahiran tertutup seperti gimnastik. Atlet dapat mengetahui dengan tepat apa aksi atau pergerakan yang terlibat. Gambaran keseluruhan rutin pergerakan dapat membantu siri pergerakan yang lebih automatik. Jadi, semasa persembahan, fokus ditumpukan kepada transisi pergerakan yang sukar dalam tugas seperti gimnastik. Sebagai contoh, Dwight Stones, seorang atlet lompat tinggi Olimpik, telah menggunakan imagery mental di sepanjang kerjayanya. Sebelum melakukan lompatan, Stones akan merenung palang lompat tinggi sambil melakukan imagery mental. Dia akan membayangkan dirinya melakukan lompatan dengan teknik yang betul dan tepat. Pada peringkat pertandingan, review melalui imagery juga boleh digunakan bagi mengesan kelemahan dan kesilapan. Seterusnya, tindakan yang betul dapat diambil untuk pertandingan berikutnya. Yang ketiga ialah penyelesaian masalah. Imagery juga digunakan untuk mengamati atau memeriksa rutin atau kemahiran untuk mengesan masalah dan membetulkannya dalam sesi latihan atau pertandingan. Atlet boleh menggambarkan dari pelbagai sudut pada kadar normal dalam imagery untuk mengesan di mana masalah itu berlaku. Setelah dikenal pasti masalah tersebut, maka atlet itu bolehlah menggunakan latihan
sebahagian kepada keseluruhan, part to whole, dalam latihan imagerinya hingga ianya dilakukan dengan konsisten. Dan yang keempat, pemulihan dari kecederaan. Latihan imagery mental boleh digunakan semasa pemulihan dari kecederaan atau bila-bila masa latihan fizikal tidak dapat dijalankan. Kebanyakan atlet yang tidak dapat beraksi boleh melakukan latihan mental melalui pemerhatian. Mental imagery digunakan untuk cope dengan sakit di tempat kecederaan yang dialami. Ini boleh mempercepatkan pemulihan serta melindungi kemahiran fizikalnya daripada merosot. Satu teknik yang berkesan untuk mempercepatkan kesakitan atau kecederaan sembuh adalah dengan menggunakan visual untuk meningkatkan bekalan darah pada anggota yang cedera. Ini bergantung kepada keupayaan konsentrasi. Untuk mengatasi kesakitan, anda boleh menggambarkan anda berada di satu tempat yang menyeronokkan dan menghiburkan. Ini boleh mengelakkan anda dari merasai sakit yang dialami. Untuk melakukan semua ini, atlet itu perlu belajar mengawal konsentrasi dan bagaimana hendak mengekalkan imej. Modul latihan PST Imagery yang pertama ialah sukan bola sepak, iaitu kemahiran menghantar bola. Sukan bola sepak, kemahiran untuk menghantar bola. Objektif, meningkatkan tahap kemahiran dan kecekapan dalam kemahiran menghantar. Prosedur yang pertama, pelajar berada dalam keadaan tenang dan dalam keadaan rehat. Kemudian pelajar pejam mata, membayangkan kedudukan bola dan kedudukan rakan sebelum melakukan hantaran. Pelajar membayangkan tentang tujuan dan arah bola itu perlu dihantar. Pelajar membayangkan lakuan teknik larian semasa melakukan hantaran. Kemudian, pelajar membayangkan kedudukan kaki dan badan semasa fasa melakukan hantaran. Kaki menyentuh permukaan bola dengan gaya dan teknik yang sesuai semasa melakukan hantaran sambil mata memerhati kedudukan rakan. Pelajar membayangkan kedudukan badan semasa fasa lajak selepas melakukan hantaran. Akhir sekali, setiap perkara yang dibayangkan haruslah jelas dan pelajar perlu fokus supaya berjaya melakukannya pada aksi yang sebenar. Yang kedua ialah sukan bola baling, kemahiran menjaring gol. Objektif meningkatkan tahap kemahiran dan kecekapan dalam kemahiran menghantar dan menjaring gol. Pelajar dalam keadaan tenang dan rehat tanpa gangguan emosi perlu tarik nafas dan pejamkan mata. Kemudian membayangkan kedudukan bola dan kedudukan penjaga gol lawan serta kedudukan sasaran gawang gol sebelum melakukan jaringan. Pelajar membayangkan teknik kemahiran jaringan yang terbaik perlu dilakukan untuk menghasilkan jaringan. Pelajar membayangkan arah sasaran bola itu perlu dibaling untuk menghasilkan jaringan. Teknik langkah larian dan lompatan semasa ingin melakukan jaringan. Pelajar membayangkan kedudukan layangan badan semasa melompat untuk menjaring. Kemudian, bola dipegang dengan betul dan selesa dengan teknik kedudukan tangan yang betul untuk dapatkan momentum terbaik sebelum melakukan balingan ke sasaran gawang gol. Pelajar membayangkan lompatan paling tinggi dan jauh yang dilakukan dan membaling bola dengan kuat ke sasaran gol dan menghasilkan jaringan gol. Pelajar membayangkan kedudukan badan semasa fasa mendarat dan ikut lajak selepas melakukan jaringan gol. Mereka perlu yakin dan tenang akan melakukan apa sahaja yang dibayangkan bila menghadapi situasi yang benar. Modul latihan PST Imagery yang ketiga ialah sukan sepak takraw dalam kemahiran servis tekong. Objektif untuk meningkatkan tahap kemahiran dan kecekapan dalam kemahiran servis. Pemain berada dalam keadaan emosi yang cukup selesa untuk fokus
pada sasaran servis yang akan disasarkan. Pejam mata dan tarik nafas dalam-dalam dengan menumpukan pada sebelah kaki yang diletakkan di dalam bulatan tekong. Sebelah tangan diangkat sebagai panduan kepada sasaran lambungan bola oleh apik kanan. Membayangkan bola yang akan sampai tersebut adalah lambungan yang terbaik dari apik kanan. Pemain membayangkan mengangkat kaki dalam keadaan postur badan yang betul dan kontak kepada bola yang dilambung oleh apik kanan. Pemain membayangkan kontak bola lambungan kena tepat ke bahagian dan seterusnya menuju ke tempat sasaran. Pembentangan saya untuk kajian berkaitan PST Imagery. Beberapa kajian berkaitan latihan telah banyak dilakukan, antara kajian yang dilakukan oleh Nov Riansyah et al. 2019. Tujuan kajian adalah untuk mengetahui perbezaan pengaruh antara latihan imagery dalaman dan gambaran latihan luaran mengenai hasil tangkapan lontaran bebas dalam bola keranjang dengan menggunakan kaedah eksperimen. Sampel dipilih dengan teknik persampelan rawak yang terdiri daripada 3 buah sekolah. Data dianalisis menggunakan analisis ANOVA. Hasil kajian menunjukkan bahawa terdapat perbezaan yang signifikan antara latihan imagery dalaman dan luaran. Dapatan daripada kajian ini menunjukkan imej latihan luaran memberi pengaruh yang lebih besar terhadap hasil bola ekstrakurikular. Kajian lain yang dilakukan oleh Nur Falah et al. 2016 bertajuk pengaruh latihan imagery terhadap keterampilan hasil menjaring bola sepak. Pengkaji beranggapan teknik latihan imagery merupakan aspek yang sangat penting dalam sukan, terutamanya dalam sukan bola sepak yang memerlukan semua pemain perlu fokus terutama dalam teknik menjaring. Oleh yang demikian, latihan imagery sangat perlu bagi sukan bola sepak. Sampel dibahagikan kepada 2 kumpulan dengan latihan menjaring dan imagery. Untuk kumpulan rawatan akan melakukan latihan imagery dan kumpulan kawalan hanya melakukan latihan menjaring sebanyak 3 kali dalam seminggu selama 6 minggu. Hasil dapatan dari kajian ini menunjukkan terdapat hubungan antara latihan imagery dengan asas bola sepak. Kajian dari Amir Hussein dan Salamuddin pada tahun 2019 yang bertajuk Keberkesanan Modul Latihan Mental Imagery terhadap Atlet Seni Bela Diri Taekwondo mengatakan latihan mental adalah faktor yang dititik beratkan dalam program latihan yang dirangka untuk atlet bagi meningkatkan prestasi. Kajian ini bertujuan untuk menguji keberkesanan intervensi latihan imagery terhadap atlet seni mempertahankan diri taekwondo. Kajian ini adalah berbentuk kuasi eksperimen yang melibatkan pengaplikasian modul imagery sebagai latihan alternatif. Ujian pra dilakukan sebelum pelaksanaan modul intervensi, manakala ujian pos dilakukan selepas modul intervensi imagery dilaksanakan selepas 14 minggu. Hasil kajian ini memberi gambaran sebenar tentang keberkesanan latihan imagery dalam mengurangkan tahap kebimbangan seketika atlet semasa pertandingan dalam meningkatkan keyakinan diri serta mutu persembahan bagi mencapai pencapaian yang diingini. Dalam kajian ini juga memberi implikasi positif kepada jurulatih tentang kepentingan latihan imagery sebagai latihan alternatif selain latihan fizikal. Manakala kajian yang dilakukan oleh Azizuddin et al. 2013, penyelidikan ini bertujuan menilai kesan latihan penggunaan imagery kognitif yang berbeza, kognitif umum dengan kognitif spesifik. Terdapat pencapaian servis mula tekong sukan sepak takraw. Maklumat sampingan kesan latihan imagery bersama latihan fizikal terhadap pencapaian, kebolehan imagery dan kadar nak di latihan juga dikumpulkan. Subjek dibahagikan kepada 3 kumpulan. Subjek ujian kognitif umum, kognitif spesifik dan kawalan C dengan program latihan imagery berbeza dan latihan fizikal selama 8 minggu. Keputusan analisis ujian T sampel bebas menunjukkan perbezaan yang tidak signifikan berbanding pencapaian kedua subjek ujian. Analisis ujian T berpasangan subjek
kognitif umum serta ujian ANOVA sehala antara kumpulan adalah signifikan bagi tahap pencapaian, manakala subjek C tidak signifikan. Antara analisis MIQR dan purata kadar nadi latihan tidak signifikan bagi semua subjek. Hasil penyelidikan mendapati imagery, kognitif umum dan kognitif spesifik tiada perbezaan dari aspek keberkesanan peningkatan pencapaian, namun dicadangkan dalam program latihan kerana berupaya meningkatkan pencapaian servis mula. Menurut Ahmad et al. 2012 yang bertajuk Kesan Latihan Imagery Modality ke atas prestasi kemahiran servis atas kepala permainan bola tampar. Kajian ini bertujuan untuk menguji kesan latihan imagery modality melalui kaedah pita video dan pita audio untuk meningkatkan prestasi kemahiran servis atas kepala dalam permainan bola tampar. Subjek dibahagikan secara rawak kepada 3 kumpulan iaitu kumpulan video, kumpulan audio dan kumpulan kawalan. Ujian Russell Lynch Volleyball telah digunakan bagi mendapatkan data servis atas kepala. Dapatan kajian menunjukkan terdapat perbezaan yang signifikan pada prestasi servis atas kepala sebelum dan selepas peserta didedahkan dengan kaedah imagery pita video dan pita audio. Terdapat juga perbezaan yang signifikan pada prestasi servis atas kepala antara kumpulan kaedah pita video, pita audio dan kumpulan kawalan. Hasil kajian adalah penting untuk memperkenalkan imagery video dan audio sebagai kaedah untuk meningkatkan prestasi kemahiran servis atas kepala dalam permainan bola tampar. Kajian yang bertajuk Peningkatan Keyakinan Diri dan Hasil Belajar Guling Hadapan melalui latihan imagery yang dilakukan oleh Hari Murthy 2018 menunjukkan peningkatan keyakinan diri dan hasil melalui latihan imagery. Latihan imagery yang dilakukan terdiri daripada 4 tahap iaitu persediaan, pelaksanaan, penilaian dan refleksi. Hasil kajian menunjukkan bahawa program latihan imagery yang dilakukan dalam latihan dapat meningkatkan keyakinan diri dan hasil yang baik semasa melakukan aktiviti gulingan hadapan. Kajian Komarudin pada tahun 2010 bertajuk Penerapan Psikologi dalam meningkatkan penampilan atlet. Untuk meningkatkan penampilan puncak dari suatu pasukan tidak terlepas dari peranan jurulatih dan psikologis sukan. Jurulatih dan psikologis mampu memberi berbagai kesan psikologi yang terjadi dalam pasukan dan mampu mengendalikan masalah tersebut. Strategi atau pendekatan jurulatih dan psikologis dalam melakukan intervensi perlu selalu menunjukkan sikap optimis dan membantu atlet terus fokus pada tugas yang sedang dipelajarinya. Kajian lain yang dilakukan oleh Putri et al. 2019 bertajuk Kaunseling Kelompok Perspektif Integratif, Teknik Dispute Kognitif dan Teknik Imagery untuk mencegah upaya percubaan bunuh diri siswa berasrama. Kajian ini memfokuskan pada perspektif integratif, teknik dispute kognitif dan teknik imagery untuk mencegah tindakan bunuh diri pada siswa berasrama. Kajian lain berkaitan imagery yang telah dilakukan oleh Huzairi et al. 2018 berkaitan sukan rugby. Latihan imagery yang dilakukan melihat kesan terhadap prestasi konvensi bagi atlet sukan rugby. Kajian ini adalah bagi melihat kesan program latihan psikologi iaitu latihan imagery terhadap prestasi dalam sukan rugby. Ia menilai kesan latihan fizikal dan imagery audio terhadap prestasi conversion kit selama 4 minggu dengan kekerapan intervensi 3 sesi seminggu. Soal selidik Sport Imagery Abilities Measure yang telah dialih ke dalam bahasa Melayu digunakan sebagai saringan bagi melihat kebolehan imagery peserta. Penyelidikan dijalankan dengan membina intervensi pada imagery audio yang dijalankan bersama latihan fizikal berasaskan kepada Imagery Training Program ITP. Kaedah eksperimen yang digunakan adalah melibatkan satu kumpulan kawalan dan satu kumpulan rawatan yang melalui proses ujian pra-intervensi dan ujian pasca. Hasil kajian mendapati tidak terdapat perbezaan yang signifikan di antara kedua-dua pasukan yang terlibat. Perbincangan limitasi dan kajian akan dibincangkan.
Kajian akan datang akan dibincangkan. Akhir sekali, kajian berkaitan latihan imagery yang dapat dikongsikan adalah kajian daripada Simanjutta et al. 2014. Kajian ini ingin melihat pengaruh kaedah latihan imagery terhadap ketepatan servis dalam sukan sepak takraw. Masalah dalam kajian ini adalah apabila pengaruh kaedah latihan imagery apakah ada pengaruh kaedah latihan imagery pada ketepatan servis dalam permainan sepak takraw. Kaedah dalam kajian ini menggunakan kaedah eksperimen berbentuk pra-eksperimental dengan reka bentuk pretest post-test satu kumpulan. Instrumen yang digunakan adalah lembaran ujian kebolehan servis. Analisis data menunjukkan analisis ujian T. Hasil kajian menunjukkan terdapat pengaruh kaedah latihan imagery pada ketepatan servis dalam sukan sepak takraw. Saya teruskan dengan pemilihan aktiviti dalam kajian lapangan. Jurulatih akan melakukan latihan imagery di padang, gelanggang atau tempat yang sesuai untuk melakukan latihan imagery. Semua atlet yang terlibat akan melakukan latihan imagery selama 10 hingga 15 minit. Arahan latihan imagery akan diberikan oleh jurulatih. Selesai latihan imagery, atlet diberikan ruang masa selama 5 minit sebelum latihan fizikal dimulakan. Latihan fizikal akan melibatkan bayangan latihan imagery yang telah dilakukan sebentar tadi. Sebagai contoh, latihan imagery teknik servis dalam sukan sepak takraw. Selesai sahaja atlet membayangkan teknik dan lakuan servis, atlet akan melakukan seperti yang telah dibayangkan semasa latihan imagery di dalam latihan fizikal yang sebenar. Daripada kajian-kajian lepas, dapat disimpulkan imagery adalah teknik mental yang sesuai digunakan sebagai latihan untuk meningkatkan prestasi seseorang atlet dalam sukan khususnya. Kemampuan menggunakan imagery yang bersesuaian dengan matlamat individu merupakan kunci utama bagi melihat keberkesanan imagery dalam meningkatkan prestasi sukan. Maka, sebagai guru atau jurulatih, perlulah mempelajari teknik imagery untuk diaplikasikan kepada atlet dalam meningkatkan prestasi atlet. Namun, peningkatan prestasi tidak hanya bergantung kepada teknik imagery semata-mata. Seseorang atlet itu perlu menjalani latihan fizikal dan teknik psikologi yang lain dalam membantu meningkatkan kemahiran mereka. Seterusnya, mari kita mencuba teknik PST imagery. Rakan-rakan, sila on kamera anda dan sama-sama kita pejamkan mata dan kosongkan fikiran. Sebelum kita mulakan, kamu semua perlu berada dalam keadaan yang rileks. Tarik nafas perlahan-lahan. Hembus, tarik, hembus, tarik, hembus. Bayangkan anda berada di dalam sebuah dewan yang penuh dengan penonton. Anda melihat pemain lawan mengambil bola dan bersedia untuk melakukan servis. Whistle ditiupkan oleh pengadil. Anda melihat pemain lawan melambung bola dan melakukan kontak dengan bola. Bola berpusing-pusing ke arah anda. Fokuskan perhatian anda ke arah laluan bola sambil menggerakkan badan anda ke arah bola untuk melakukan kontak. Bongkokkan badan anda dengan meletakkan berat badan ke hadapan dan luruskan tangan anda. Debush. Anda merasakan kontak bola dengan tangan anda dan bola tersebut melantun ke arah setter pasukan anda. Rasakan pergerakan anda, rebahkan badan anda dan gunakan tangan anda untuk menahan dari jatuh. Anda melihat bola tersebut melantun dengan tinggi yang optimum dan anda mengambil kesempatan ini untuk merejam bola tepat pada sasaran. Ya, anda berjaya. Tahniah. Sekian.